Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah K, Pendidikan Islam tahun 6, Perjanjian Hudaibiyah, bahagian 1. Objektif pembelajaran di akhir pengajaran murid dapat: pertama, menganalisis latar belakang termeterai Perjanjian Hudaibiyah. Kedua, menghuraikan isi Perjanjian Hudaibiyah. Dan yang terakhir, menjelaskan kesan daripada isi Perjanjian Hudaibiyah. Kenapa dinamakan Perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian ini dinamakan dengan Perjanjian Hudaibiyah bersempena dengan nama tempat termeterai perjanjian ini, iaitu di Hudaibiyah. Kita lihat latar belakang peristiwa. Nabi Muhammad SAW bermimpi mengunjungi Baitul Haram. Lantas baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin. Lalu mereka membuat persiapan dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulqa'edah tahun ke-6 Hijrah. Bilangan mereka kira-kira seramai 1,400 orang. Tiba di Zulhulaifah, Nabi dan kaum muslimin berihram umrah. Nabi Muhammad mendapat berita musyrikin Quraisy sedang bersiap untuk menghalang rombongan baginda, lalu baginda memilih jalan yang jarang dilalui. Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin berhenti di Taniyatul Mirar apabila unta baginda tidak mahu meneruskan perjalanan. Di sini baginda dikunjungi oleh Budail bin Warqa Al-Khuzai yang bertanyakan tujuan baginda ke Mekah. Baginda mengutuskan Saidina Uthman untuk berunding dengan musyrikin Quraisy, tetapi beliau telah ditahan dan akhirnya tersebar berita bahawa beliau telah dibunuh. Mendengar berita tersebut, baginda mengajak kaum muslimin berbai'ah untuk bersama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Ikrar taat setia ini dinamakan Bai'atul Ridwan. Setelah tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan, musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Suhail bin Amru diutus untuk berunding dengan kaum muslimin. Maka termeterailah Perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat isi kandungan Perjanjian Hudaibiyah dan kesannya. Pertama, berlaku genjatan senjata selama 10 tahun. Kesannya, pertumpahan darah dapat dielakkan dan penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. Kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Kesannya, keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah. Ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak lain. Kesannya, Nabi mengambil peluang menjalin hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Kesan keempat, orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi Muhammad tanpa kebenaran walinya walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Kesannya, peluang menyebarkan Islam melalui muamalat antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah. Seterusnya, sesiapa daripada pihak Nabi Muhammad yang datang kepada pihak Quraisy tidak akan dipulangkan. Kesannya, semakin ramai penduduk Mekah yang memeluk Islam. Sekian dulu perbincangan kita mengenai tajuk Perjanjian Hudaibiyah bahagian 1. Semoga murid-murid memahami apa yang dijelaskan sebentar tadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.